Jom lah. Amal tunggu sekejap. Okey, hari ni kita akan sambung balik tajuk reka bentuk elektronik. Saya rasa saya dah sampai Lita simulasi microcontroller. Ya, ini kita tengok dulu apa tu standard pembelajaran. Saya sambung lagi separuh ni. Yang nombor tengah lepas membina Lita simulasi tu. Okey, untuk hari ni. Yang sebelum ni dah faham ataupun latihan dah buat dah? Nilam Sari ada buat tak latihan yang saya bagi tu? Latihan pengukuran muka surat 114 sampai 115 tu. Nilam ada buat tak? Angguk je. Okey. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi. Yang ini makin susah sikit lah. Tapi kita tengok dulu. Membuat penyambungan lita input dan lita output kepada mikro pengawal, mungkin dia lebih kepada praktikal lah. Practicality bila kita nak buat satu projek kereta mainan kawalan lah. Okey. Dia buat sambungan lita ni gunakan wayar. Okey, yang ke-6 menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan lita input dan lita output. Yang ini yang buat pengera keselamatan mini tu. Tu satu contoh pengkelip tu. Tu satu bahasa pengatur caraan lah. Do in, do out semua tu. Okey. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian lita elektronik. Ni nak uji lah. Sebab kalau lita tajuk subjek reka bentuk dan teknologi ni mesti ada pengujian dan penilaian supaya dalam tajuk ni lita elektronik ni berkesan lah. Dan akhir sekali mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk lita elektronik. Mesti ada penambahbaikan supaya lita tu kita boleh tambah baik lah. Contohnya macam kalau lampu tu kurang cerah, kita tambah cerah. Kalau sliding door tu dia jarak dia katakan nak kesan manusia 10 meter tak bagus, dia tambah lagi jarak dia. So kita boleh tukar coding lah. Okay, kita tengok terus tajuk hari ni membuat penyambungan lita input. Okey, ini dia 2.4.5 muka surat 100. Okey, muka surat 100. Okay, kalau tengok kat sini dia cerita pasal langkah-langkah. Okey, macam mana nak buat penyambungan lita input dan lita output pada mikro pengawal. Kalau kita belajar secara online ni memang tak berkesan langsung lah. Sebab kita tak buat sambungan lita tu gunakan ni lah, nama dia kalau sembang ni Arduino. Cuma dalam Arduino tu dia ada mikro pengawal lah. So dia pasang dekat body Arduino tu gunakan ni lah, mikro pengawal dekat kereta kawalan mainan tu dia ada wayar. So bila kita pasang lita-lita semua ni nanti tayar tu berpusing. Kita nampak lah kesan dia. Kita boleh try test dekat Arduino tu. Lampu menyala dan dia boleh belok kiri kanan lah kalau dah kita buat dalam bahasa pengatur caraan selepas ini lah. Okey, kita tengok kat sini dia ada 6 langkah. First sekali baca dan fahami lakaran lita skematik. Okey, lakaran lita skematik tu yang saya suruh awak buat sebelum ni dalam nota awak ni yang muka surat mula-mula sekali ni dia 2.4.18. Pentingnya lakaran skematik ni sebab kita tengok dia punya mana satu sambungan yang digunakan. Kalau macam lampu kawalan pendera cahaya dia sambung pada AIN 1 yang lita dengan perintang ni dan sambungan LDR cahaya kan. Okey, perintang peka cahaya dan do out 1. Dia pasang satu dengan satu je. So bila kita tahu ni lita skematik ni kita boleh aplikasikan pada microcontroller lah. Pasang Y1 yang kalau kita tengok Raja ni kita tak nampak sangat, tak jelas. Sebab tu kena tengok dia punya tu. Boleh juga software lah. Okay, tapi kalau kita tengok dia pasang pada N1 tu input dan do out 1, output 1 lah. Okay, dua-dua nombor 1 je dia guna, 1 yang untuk pendera cahaya lah. Tapi kalau banyak tu selalunya untuk yang lagi canggih lah. Lampu traffic light, mungkin dia guna 3. Lampu merah 1, lampu hijau 1, lampu kuning 1. Do out, jangan do in tu.
Okay, yang kedua, sediakan komponen, peranti, bahan dan papan litar elektronik mikro pengawal yang diperlukan. Dia sediakan semua komponen ni, mungkin perintah bercahaya, microchip semua ni. Peranti yang macam sambungan dia. Mungkin dia gunakan tadi tu geganti tu. Okey, dan lampu isyarat, bahan dan papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, semua ni ada dalam satu set lah. Okey, yang ketiga, bina litar input dan litar output. Tadi saya cakap dia tengok daripada litar skematik tu dia pasang. Sambungkan litar input dan litar output menggunakan wayar pelompat dan soket female pada plug male papan litar elektronik mikro pengawal. Sini nak ceritakan ni, plug ni female tu orang panggil betina, plug tu jantan. Jadi dia berlainan dia punya sifat plug. Kalau tengok raja ni, kalau male dia tak ada macam female, tak sama langsung. Female ni selalu dia ada kepala dia ada warna hitam ni. Yang ni dia tak ada lah, dia macam koprom je. Okey, kita letak kat sini. Koprom ni besi lah. Okey. Ni male, kalau female ni dia hitam. Ni belah kanan ni. Okey, dia lain, tak sama. Jadi bila dah tahu tu, maknanya input wayar lain, soket female lain, male lain. Nanti kita senang untuk beza antara output dengan input ni. Okey, pastikan litar input dan litar output dipasang pada plug male dan yang betul pada litar elektronik mikro pengawal ikut dia punya pemasangan. Dan lah semak. Semak ni kita kena buat macam ni. Gambar foto 2.4.19. Okey, tengok dia nampak jelas ni. Output digital, input analog. Ni dia ada dua lah, digital lain, analog lain. Jadi kalau kita pakai gunakan peranti digital macam hari tu switch tekan buka, switch tekan tutup tu, gunakan digital. Kalau yang analog ni lebih kepada yang suhu ni lah. Okey, yang simple-simple je. Digital canggih sikit lah, sebab digital mungkin digunakan untuk kereta kawalan mainan tu, dia canggih sikit lah. Okey, kemudian dia buat penyambungan litar elektronik. Ni semua ni nampak lagi jelas. Okey, dia ada satu gambar foto ni, dia nampak apa yang ada atas litar ni. Tadi kan dia ada ANI yang satu, ni dia. ANI yang dua dia, cuma A dia macam ni AN 1, AN 2, AN 3 sampailah 5. Ada 5 plug input, 5 plug output. Okey, belah kanan. Belah kiri ni input, belah kanan ni atas ni input untuk digital, kanan ni untuk analog. Okey, ni digital, ni analog. Dia lain-lain lah wire dia kalau ni untuk analog dengan digital. Okey, ni dia dah cerita balik peranti untuk penyambungan input analog, contohnya pendera cahaya, pendera jarak dan suhu. Ini digital, switch tekan tutup, switch tekan buka, micro, pendera penggerakan dan pendera air. Semua ni beza antara dua peranti lah. Okey, di sini dia ada cerita pasal output satu je digital, sebab analog dia kena gunakan tak ada output. Dia pasang ni on je. Okey, sebab tu dia tak canggih sangat. Okey, output digital dia mesti ada output sebab dia pasang untuk nampak hasil. Okey, katakan macam analog ni lebih kepada on off je. Okey, dia on hidup lah. Hidup je dia kawal terus. Okey, peranti output contohnya diod pemancar cahaya, pembas, geganti, motor arus seluruh dan lampu LED ni mesti ada output digital. Sebab tu dia kena ada dua lah, satu input, peranti input atau male dia gunakan ni input digital, dan output digital ni mesti ada peranti dia. Okey, seterusnya contoh lah, dia bagi contoh satu wayar yang digunakan. Bateri merah tak ada wayar lah sebab dia terus on dengan penyambungan kita. Okey, switch tekan tutup mesti ada satu wayar merah, perintah satu wayar kuning. Yang ini untuk litar elektronik mikro pengawal, untuk litar diod pemancar cahaya berkelip. Digunakan wayar ikut warna. Wayar merah lain, hitam lain, kuning lain. Kenapa lain-lain ni? Sebab dia untuk bezakan komponen lah. Switch tekan tutup ni warna merah. Perintah dengan kuning. Perintah tetap tak ada wayar. Dia gunakan diod pemancar cahaya ni warna hitam lah. Supaya sambungan tu tak mengelirukan. Kan?
Switch tekan tutup merah dengan kuning, kita nampaklah beza positif dengan negatif ataupun plug jantan dengan betina tadi tu. Okay, DIN tu input untuk digital warna kuning. Ni 5 volt ni dia sambung dengan bateri lah, soket power tu. Okay, perintah tetap tak ada wire dan diode panjang cahaya ni ada dua, satu hitam satu kuning. Diode out pula jadi dia kuning dua ni. Kuning untuk satu switch untuk tekan tutup, satu kuning lagi untuk diode pemancar cahaya. Disambung macam ni. Kita disambungkan, nampak ni. Kuning dengan hitam sambung dengan diode pemancar cahaya. Merah satu dengan bateri. Merah, hitam, kuning satu. Satu lagi dengan apa? Dengan diode pemancar cahaya. Okey. Merah, hitam, kuning. Dia kat sini merah kuning, satu switch tekan tutup, satu lagi diode pemancar cahaya. Okey, jadi bila kita dah tahu, kita kenal pasti wayar mana ni, kita boleh buat penyambungan soket. Okey. Ini selalunya berdasarkan kepada male dan female tadi tu. Selalunya male untuk input, tengok. Output dia selalunya female. Okay, di lain-lain tempat tengok. Di sini belah kanan ni male, ini female. Ni lain-lain sambungan. Jadi jangan salah pasang. Nanti kalau salah pasang tak on ni lampu LED ni. Okey, cukuplah awak tahu kedudukan tu. Jadi awak tahu apa kalau nak buat pemasangan ni kena buat praktikal pula. Okey, ini lain pula. Ini realita lampu kawalan penderia cahaya, ada banyak lagi. Dia ada tambah lagi modul berganti. Ada sensor cahaya. Tadi tak ada sensor cahaya, dia perintah tetap dengan diode pemancar cahaya saja sebab dia untuk berkelip-kelip je. Yang ini untuk lampu trafik. Okey, nanti tengok wayar dia lagi banyak. Kat sini dia ada 8 wayar. Okey, tengok dia berbelit-belit situ tengok. Ditambah lagi satu geganti. Geganti ni yang belah kanan ni lah. Nampak dia geganti ni lebih kurang macam microcontroller. Okey, dia warna hijau je, cuma wayar dia bersambung dengan microcontroller. So microcontroller ni akan kawal geganti lah. Saya tak payahlah cerita satu-satu. Cuma yang awak kena tahu nanti bila awak pasang tu, awak kena tahu female dengan male. Okey. Kalau dia tetap juga pasang yang belah sini. Nampak sama tak dengan tadi tu? Penderia lampu berkelip tu. Dia penderia lampu berkelip LED tu. Tetap dekat sini juga sebab apa? Pemasangan dia untuk digital. Okey. Input digital, output digital. Okey, menulis pengatur caraan. Yang ini yang perkara yang kedua untuk hari ini. Okey, kan dia cakap do out, do in, read controller, semua ni ialah bahasa pengatur caraan untuk microcontroller. Okey. Tadi kita dah buat pemasangan. Okey. Ingat dah siap dah? Rupanya belum siap. Kenapa? Microchip ni dia nak baca apa yang hendak dibuat. Kalau tak ada bahasa dalam ni, dia tak boleh kawal. Jadi kita lah yang kena kawal kan. Jadi dia yang kawal, dia akan baca wayar tu do in ke do out. Wayar untuk male out ke in. Jadi kita kena buat ikut bahasa pengatur caraan. Bila dia dah save as, barulah dia boleh start lah. Kalau tak, awak tak buat bahasa pengatur caraan ni, microcontroller tak boleh fungsi. Nanti lampu isyarat tu tak menyala, lampu merah kejap lagi semua dia tak hidup. Okey, jadi dia gunakan handphone ni. Tengok kalau langkah satu, dia tengok add variable controller. Di sini dia ambil variable tu. Do in dengan do out dia buat dulu, masukkan ni do in, dia pilih, dia macam pilih sebenarnya sebab gunakan magnet code ni dah ada dalam tu, kita tinggal pilih-pilih je, masukkan add lah, adding. Okey, nanti kita tengok hasilnya sini nampak empat-empat ni, hidupkan LED dia pakai node. Ini bahasa Melayu ni tak ada ni empat ni, satu saat ni dia ada node je. Do out satu. Okey, lepas tu dia ni start on lah, onkan bekalan. Timer 1 second, voltan akan diberi pada do out satu, pada maknanya dalam masa 1 saat lampu tu akan menyala. Lampu merah menyala, lampu kuning menyala dalam masa 1 saat. Jadi masa dia, timer dia. Bila dia buat macam tu, dia akan berkelip-kelip lah. Sebab dia buat tu berdasarkan kepada pergerakan timer. 1 saat, 1 lampu. Okay, kita boleh tukar. 1 saat mungkin tukar pada 10 saat. Lambat sikit lah. Lampu merah 10 saat, lampu kuning 10 saat, lampu hijau 10 saat. Dia ada perbezaan jarak.
lampu tu berkelip. Ini semua ni contoh kerangka pembinaan pengaturcaraan mudah yang mesti dipatuhi. Okey, ini untuk microcontroller lah. Okey. Dia selalunya macam ni lah bentuknya. Mula-mula start on, not, apa bahasa yang nak dibuat, dia tulis not je. Lepas tu recontroller, dia baca dulu. Maknanya recontroller ni yang langkah yang kedua, dia akan terima input. Sebab tu ada output, input, output semua kan. Dia sampaikan pada maklumat pada peranti input. Jadi kalau kat sini, do out, on, dia on kan bateri. Mungkin dia akan sambung dengan input. Bateri tu input jugalah, termasuk dengan microcontroller dengan wire input. Jadi digunakan sambungan tu. If ni decision, dia terus start. Kalau yang tadi tu bahasa dia if mana? Tak ada lah sini. Dia terus do out je. Dia tak ada. Dia do out ni yang decision lain. Dia tak ada dia tak tulis kat sini. Okey, lepas tu decision dah buat arahan ni, dah ada timer, dia mesti berakhir. Katakanlah kita nak satu hari je hidup, kita tak nak matikan, dia akan tulis loop. Ada satu dia akan ulang balik. Go to one balik. Ni go to one patah balik. Maknanya lampu isyarat tu akan berkelip daripada pagi sampai malam. Sampailah kita off kan. Kalau tak dia tak berhenti berkelip. Itu kerja lampu isyarat. Okey, ni contoh, ni dia. Ini yang if tadi dulu. If C di input 1 sama 1. Maknanya dia on 1. Okey. Jadi di on ni dia akan start baca lah recontroller ini on. Jadi bila dia on, lampu berkelip terus sambung je. Timer satu saat. Dia macam bersambung-sambung ni punya bahasa komputer ni. Lepas tu nombor 10 ni go to 1, dia patah balik kepada nombor 1. Jadi dia bekerjasama lah untuk rolling balik, patah balik. Okey. Jadi benda ni dia ikut kita punya proses pengaturcaraan ni. Okey, ini secara detail. Recontroller digunakan untuk membaca semua nilai peranti input pada papan litar elektronik mikro pengawal. Dia akan baca. Maknanya ni macam manusia jugalah, dia baca, dia faham baru dia start. Dia dah microcontroller ni dah canggih sikit. Sebab tu dia ada controller, dia kawak, dia baca dulu baru dia boleh ni start mulakan. Okey, dia on dengan lampu. Dan berdasarkan isyarat tu on tu di sidin 1 bersamaan 1. 1 tu on lah. Okey, tentu dia punya pergerakan sampai 2 1 timer 1 saat. Lepas tu arahan go to 4. Dia akan pergi ke 4 lah. Ini untuk isyarat isyarat dia yang terus-terusnya. Okey, yang ini lampu isyarat atau projek lampu kawalan penderia cahaya, dia makin canggih. Nanti awak hanya buat satu je. Yang ini mana? Semua sekali lah. Tak ada, dia ambil ni, kita ambil ni je. Awak salin ni je. Muka surat nota awak salin muka surat 110 hari ni. Yang ini yang bahasa pengaturcaraan LED berkelip atau lampu apa ni? Litar elektronik mikro pengawal. Okey. Kemudian yang membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik, dia ujilah sama ada lampu ni hidup atau tak berdasarkan kepada kekutuban. Ada dua kekutuban, satu lagi ujian pintu pembagai. Dia tengok komponen-komponen ni berfungsi ke tak berdasarkan kepada dua lah. Okey, dia test gunakan tengok input dengan output, menyala tak menyala. Tu kalau tak menyala ada yang salah lah. Kalau yang ujian pintu pembagai ni dia tengok dia punya voltan ada ke tak. Okey. Ni berfungsi. Dua-dua berfungsi, jadi bila di switch tekan diode memancar akan masuk cahaya. Litar output diode memancar berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya berkelip-kelip. Dia tunjuk berkelip-kelip tu jadi hiduplah. Okey, last kali mencadangkan penambahbaikan. Cadang untuk output tambah diode cahaya LED yang berlainan warna. Lain-lain kali pula. Nak warna apa? Warna pink, hijau, warna lain. Sekati lah. Jadi lagi cantik kot, tak tahulah. Input gantikan dengan penderi yang lain. Dia nak gantikan dengan penderi yang lain tu ikutlah. Kalau yang dekat sini digunakan apa tadi, penderia sensor apa?
ada yang lampu LED berkelip ni, dia ada guna penderia juga. Sebab dia nak tukar lampu ikut pergerakan kan. Saya rasa dia guna motion. Penderia cahaya. Ini LED, apa dia, lampu isyarat. Oh, dia gunakan perintah tetap ni. Tengok. Okey. Dia tak ada sensor lah. Dia hanya pasang je. Okey, penambahbaikan dia. Mungkin idea dia jadi lain lah sebab dia nak gantikan penderia lain. Mungkin dia nak jadikan lampu isyarat pula. LED berkelip tu jadi lampu isyarat pula kan. Ini untuk cadangan penambahbaikan untuk daya pemancar cahaya atau lampu berkelip. Okey. Ada soalan tak? Ke susah tajuk ni? Susah ke senang? Nampak muka nilam, yang lain semua tak ada kamera ni. Okey, hari ni dah sampai 11.02 minit. Awak cuba buat nota peta minda je. Soalan saya rasa sudah bagi dah minggu lepas sebab tu soalan ni macam tu lah. Dia tak ada sampai susah sangat. Cuma awak kena hafal tu je yang bahasa pengatur caraan apa tu? 5 tu saya cakap tu, lampu LED berkelip-kelip, lampu isyarat. Lepas tu yang dalam latihan pengukuhan tu dia tanya pengera mini keselamatan. Itu yang cakap Selalindo. Dengan satu lagi saya rasa dia tak adalah sampai kereta kawalan mainan. Saya rasa dia gunakan apa ya, ada satu saya lupa dah. Tapi awak kena map YouTube tu, itu pun jumpa secara kebetulan. Yang YouTube tu budak-budak dua Malaysia tahun lepas lah. Okey. Okey, ada soalan pasal tajuk ni? Okey, Nilam tak ada soalan? Tak ada. Husna tak ada. Sharifah Amani ada soalan? Sharifah Amani? Tak, cikgu tak. Okey, boleh start buat nota lah. Nota buat yang pintar-pintar je, smart nota, smart note. Okey, boleh mula sekarang.